Sementara itu di Stadium Tuanku Abdul Rahman di Paroe menyaksikan pertemuan Datuk Zainal Labidin Hassan dan juga K. Devon. Minit ke-14, Penang sudah punya peluang. Lucas Silva. Minit ke-17, menyaksikan mereka berbalas serangan. Kali ini melalui tandukan yang dihasilkan oleh Gustavo tetapi tersasar. Pelawat berjaya di depan. Minit ke-27, berpunca daripada pergerakan ataupun sepakan bola mati Faizat Ghazali. Kemudiannya datang Lucas Silva untuk menanduk masuk jaringan pertama. Lebih menarik lagi, jaringan tersebut adalah jaringan keempat dan perlawanan pada malam ini diletakkan selaku kapten pasukan. Negeri Sembilan kemudian pada minit ke-59 menghasilkan jaringan penyamaan. Kali ini menerusi Zamri. Dan nyata jaringan tersebut menyaksikan kedua pasukan kembali sibuk dengan serangan demi serangan. Kemudiannya, tiba-tiba datang Matheus Alves menerusi satu pergerakan yang cukup menarik berpunca daripada Kuzaimi, sepakan percuma dari luar kotak penalti untuk memberikan Negeri Sembilan berkelebihan 2-1. Minit ke-65 sekali lagi Negeri Sembilan memperoleh peluang. Kali ini percubaan Yasir Pinto tersasar dari kawasan penting gol untuk menghasilkan tambahan jaringan buat Negeri Sembilan. Namun, satu gerakan yang baik. Sekali lagi Faizat terlibat. Kali ini giliran T. Saravanan pada minit ke-80 untuk menyamakan kedudukan. Berbaki 10 minit perlawanan untuk ditamatkan ketika kedua pasukan sedang bersiap sedia untuk meraihkan satu mata. Sekali lagi set piece Kuzaimi, tetapi yang peliknya kali ini, lihat jaringan ini. Berapa pemain jersey kuning, hanya seorang saja gagal mengawal Harold Goulon. Nampak tugas Harold Goulon ni nampak kurang sikit dengan kehadiran Matheus Alves ni. Kalau tidak, Harold Goulon yang skor. Tetapi Wai Mahapa sekalipun, goal is goal. Siapa skor pun. Walaupun goalkeeper skor. Kan? Okey, balik kepada pertemuan Negeri Sembilan dan juga Penang FC. Saya rasa Penang ada satu masalah. Masalah dia adalah masalah pemain injured. Itu mungkin alasan pada saya. Saya bagi alasan saya lah. Yang keduanya, mereka gagal menterjemahkan peluang-peluang yang sepatutnya gol. Beberapa kali pertemuan ataupun perlawanan-perlawanan yang saya saksikan. Saya setuju. Datuk Zainal Abidin sebenarnya tengah dalam keadaan dia nak mengolah pemain yang sedia ada. Itu aja yang awak sebut-sebut semua ni macam mana berlaku je. Kita tengok Jeffrey Chu main sebelah kanan. Okey? Itu yang impak masa lawan JDT tu, orang kenapa dia tak ada main sebelah kanan. Tapi untuk imbangkan barisan pertahanan dengan attacking dan kualiti yang tinggal yang ada dengan coach Datuk Zainal Abidin, itu yang diguna pakai. Betul, peluang kalau kita dapat lihat ini kita terjemahkan dengan gol pertama yang mereka dapat melalui set piece. Saya anggap ini dah peluang mereka untuk menguasai perlawanan, tetapi itulah bermain di tempat lawan bukan mudah kerana kita dapat lihat bahawa kekuatan macam awak maklumkan tadi, kekuatan pasukan Negeri Sembilan terletak pada dia punya center back tu yang akan naik set piece untuk dapatkan gol, dan itu yang berlaku dan Penang tewas. Kalau kita lihat juga, ada kalanya kedudukan striker Negeri Sembilan itu akan jadi dua. Okey, membabitkan Gustavo ataupun Matheus Alves. Kalau dilihat peranan Yasir Pinto, dia akan turun di bahagian belakang kedua-dua pemain ini. Dan ianya berhasil, beberapa percubaan dilakukan. Betul, semua Yasir Pinto akan duduk di belakang dua apabila bola dihantar ke Gustavo dengan Matheus Alves. So Yasir Pinto akan datang support sebagai second man untuk attacking third. Itu berlaku kalau kita dapat lihat tadi ada 2-3 try daripada luar di box yang dia dapat terima bola di kawasan tengah. Dan itu menyebabkan tambahan pemain sebenarnya daripada Devon terapkan 3-4-3 tu, tambah lagi pemain dalam D-box attacking third jadi 4-3 orang. So ini kekuatan lagi strategi sebenarnya K. Devon bila dia letak situ 3-4 pemain import bahagian attacking tu, dia macam arrow piramid tu. So Saipul akan buat kerja defensif, kemudian Cik Rashid dengan Zamri akan naik untuk bantuan, dan kita dapat lihat pergerakan Zamri yang skor gol untuk kedua tu cukup baik kerana dia datang dari sebelah kiri daripada belah belakang apabila tertumpunya pertahanan Penang di bahagian tengah. So dekat sini strategi baik menjadi dan mereka menang. Okey, mungkin sekejap lagi selepas kerana difahamkan
Datuk Zainal Abidin Hassan telah pun bersiap sedia untuk sesi sidang media. Saya nak sentuh juga sedikit selepas kita kembali nanti dengan kedudukan Kuzaimi, Harold Goulon dan juga Nasrullah Hanif. Hari ini ada sedikit goyang, ada sedikit goyang. Ya, Okey, betul. itu realitinya. Baik. Okey, saya sempat berbual dengan Datuk Zainal minggu lepas. Pada kedudukan dia mengambil pasukan pada ketika nak masuk pertengahan liga. Saya rasa bukan satu tugas mudah sebenarnya. Okey, banyak benda. Dia nak settle di dressing room. Dia nak kena garang amaran awal. So dia kata ada beberapa pemain yang dilihat seolah-olah macam tak bagi 100%. Itu yang dibimbanginya. Okey, tetapi saya rasa bukan nak membawa Datuk Zainal untuk musim depan, tetapi saya rasa dia mempunyai margins tersendiri. Dia ada sentuhan dia ada pemain-pemain dia. Mungkin dengan keadaan liga yang hanya 18 pasukan tahun depan, mungkin perubahan drastik akan dilakukan oleh Penang lah. Ya, betul. Sebenarnya apa yang Coach Zainal maklumkan tadi di atas, antara sebab tak ada pemain key player yang tak ada. Sebenarnya ramai. Victor tak ada, Hilal tak ada, Hendrik tak ada, Casagrande tak ada. Itu semua impak kepada Zainal bila dia ambil dalam keadaan situasi tim yang tengah tak ada pemain berkualiti. Bukan tak ada pemain, tapi apa yang ditunjukkan pada hari ini cukup berbeza untuk Zainal terjemahkan dengan adanya dua jaringan berlaku untuk pergerakan open game yang baik. Satu set piece, satu open game daripada Sarah yang masuk pemain gantian. Saya sebenarnya macam Coach Zainal cakap tadi, betul. Dia nakkan lagi pemain buat balik berebut tempat ataupun konsisten dengan apa corak permainan. Tapi yang menyebabkan mereka tewas tu adalah kerana kekuatan pada tim lawan tu. Set piece. Dua sepakan Kuzaimi. Tempat yang sama, situasi yang sama, penjaring yang berlainan. Dan saya ingat sebenarnya tiga gol tadi tak ada open game daripada Negeri Sembilan menjadikan gol. So untuk Penang, apa yang Zainal terjemahkan tadi tu betul. Dia sebenarnya galat dari segi kena jaringan cara begitu. Ya. Sempat kalau kita nak bincang sikit tentang Kuzaimi, Harold Goulon, Nasrullah yang saya katakan tadi. Ya. Hari ini agak sedikit goyang selepas jaringan pertama. Mereka seolah-olah tidak dapat settle down sehingga kan selepas jaringan itu pun ada sedikit kegoyangan. Tapi selepas tu okey. Ya betul. Kalau yang awak masukkan tu betul, kerana jaringan pertama tu datang daripada salah faham daripada tiga pemain ni, termasuk penjaga gol apabila Faizat Ghazali hantar bola tu di belakang semua pemain defender. Syairan tak keluar dan Lukas menjadikan gol. Satu kesilapan daripada komunikasi defender di center di bahagian tengah. Tiga tempat tu. Cemas, kita tengok cemas. Sebab gol tu cepat. Betul. Bila gol cepat, you nak kena settle down tak? Ya, itu yang buatkan pressure. Sebab kedudukan itu sebenarnya, saya terkejut masa Awi cakap tadi, dah gol. Ya, bila Penang score, which is goal yang sangat baik. Yes, betul. Satu plan, saya katakan rangka kerja untuk menghasilkan jaringan itu sangat baik pada jaringan Penang. Ya, Penang. Saya tak nafikan satu daripada set piece tu cantik antara Faizat antar belakang defender. Yang kedua, gerakan best. Daripada bawah, masuk tengah. Lukas through ball dekat Faizat. Cut back, Sarah score. Movement tim yang kalau dalam training tu itu yang guna pakai betul. Terjemahkan dalam game betul kan. Daripada tengah tolak tu training. Ya, kan dia punya training passes tu kan, movement passing tu tepat ke salah satu passing tu. So saya ingat ini satu terbaik yang Coach Zainal lakukan. Okey, baik, kita akan bersama dengan Zulhelmi Zanazam. Awak buat apa? Apa khabar? Tak, awak buat apa? Kita orang tunggu sampai kena cakap tambahan sampai 5 minit, tahu tak? Tadi baru selesai PC ya bang. PC dah habis lama, awak jangan tipu. Baru habis ni. Okey, baik. Zul, antara keyword daripada K11 cemas. Tak jangka. Kemenangan yang tak jangka sebenarnya. Ataupun tentangan yang tidak dijangka. Itu perkataan yang antara dikeluarkan oleh K11 sebab berdasarkan atas kertas atau kedudukan, mungkin pasukan Negeri Sembilan rasa boleh bersaing ataupun menang dengan mudah pada game malam ni. Tapi apabila Penang tampil dengan aksi yang berbeza, itu situasi yang tidak dijangka oleh K11 pada malam ini. Pada pengamatan anda, Zulhelmi Zanazam, rumusan secara menyeluruh tentang kedua pasukan. Okey, rumusan keseluruhan untuk game malam ini saya melihat
nasib tidak mendebelahi Penang FC. Pada ketika mereka sebenarnya beraksi baik walaupun tanpa Andre Dos Santos, Rafael Vita yang salah satunya digantung satu perlawanan dan juga kecederaan. Juga tidak meletakkan Hilal Helway di first 11, hanya di bangku simpanan. Apabila saya tanyakan soalan ini, Hilal berada dalam prestasi yang tidak memuaskan. Sebab itu, Coach ataupun Datuk Zainal tidak meletakkan Hilal dalam kesebelasan utama. Jadi saya melihat sebenarnya nasib kurang menyebelahi Penang FC pada ketika sebenarnya pada rumusan saya, peranan malam ini adalah seimbang buat kedua pasukan. Gustavo di bahagian strike force Negeri Sembilan. Oh, cukup baik, cukup tajam. Pemain ini sentiasa menghadirkan orang kata apa? Kepayahan lah, kesukaran kepada benteng akhir pasukan Penang FC. Sebab pemain ini bijak ataupun bola sentiasa berada di kaki beliau. Berbanding Matthews Alves, saya rasa Matthews kurang bahaya. Tetapi Gustavo sangat bahaya. Kita lihat 2 kali sepakan percuma yang diraih di lewat permainan hampir juga menghasilkan jaringan buat Negeri Sembilan. Dan sekali lagi beliau memainkan peranan yang penting pada malam ini walaupun tidak menjaringkan gol. Okey, kita buka untuk soalan. Okey, mungkin bagaimana kita nak tanya juga pasukan Penang sebenarnya. Bagaimana mereka nak keluar daripada situasi ataupun menamatkan kemarau kemenangan itu. Pada ketika mungkin barisan yang ada tu tidak mencukupi untuk mereka melakukannya. Mungkin pandangan Asmawi ada atau Hafizah ada pandangan tersendiri. Okey Zul, pada pandangan saya apa yang berlaku dalam kalau awak cakap nak keluar daripada kekalahan tu is about pasal player individu attacking third yang menjaringkan gol lah. Itu yang kurang untuk Coach Zainal sendiri. Kalau kita lihat Lucas konsisten, di JDT pun dia score, kemudian hari ini pun dia score, kemudian pemain gantian Sarah masuk. So dia tak ada mungkin 2-3 quality players yang untuk pergi menjaringkan gol, tak cukup players. So mungkin untuk Penang mungkin itu masalah besar mereka lah. Bila ketiadaan siapa tak ada, Hendrik tak ada, Casagrande tak ada, Hilal tak ada, so Vita tak ada. So orang ni yang tak ada ni lah sebenarnya penyumbang membantu untuk Penang gol, dan itu penyebab antara sebab Penang tak dapat orang yang menjaringkan gol. Mungkin. Puas hati dengan jawapan Cuma tu? saya nak puji sikit lah. Saya puas hati. Cuma saya nak puji sikit apabila pemain yang ganti tu, macam kita tengok Azim Rahim, Shazwan Zaipul, beri aksi terbaik walaupun mereka ini dah lama tak beraksi. Kalau untuk game malam ni, penjaga gol Syafiq Afifi debut untuk musim inilah, untuk musim ini. Dan juga Jeffrey Firdaus Chu buat kali kedua beraksi di posisi right back. Mereka memberi sepenuh tenaga lah, dan kredit harus diberikan kepada pemain-pemain lokal Penang FC. Ya, setuju. Okey, saya tak ada apa nak tanya Zul. Tapi rasa seronok lah tengok muka awak ini. Kemas, elok, handsome, macam biasa. Cuma ada sedikit lah Hafizal. Coach Zainal tadi, Datuk Zainal ada macam rasa macam tak happy dengan situasi. Saya sempat tanya 2 soalan je. Soalan ketiga, dia minta pihak pengurusan untuk jawab. Itulah yang mungkin saya melihat situasi yang agak memuncak berada dalam kamp Penang FC. Mungkin soalan ketiga soalan apa? Dia okey, ini kekalahan kelima berturut-turut untuk Penang FC. Jadi kita tanyalah bagaimana situasi itu ataupun bagaimana Datuk Zainal melihat situasi ini. Mungkin itu menyebabkan beliau tidak dapat menerima kekalahan yang mungkin dia jangkakan satu mata berharga, tapi tewas di minit akhir. Itu yang menyebabkan beliau cepat-cepat untuk meninggalkan sidang media tadi. Okey, baik. Apa-apa ni awak follow up lah dengan management pula. Dah awak buka soalan tu. Betul. Okey soalan. Seronok lah kameraman awak balik kampung. Okay. Itulah. Sempat dia tadi. Sempat Daging salai lah. Sempat.
Daging salai, azari, semua makanan lauk dia hari ni semua kuning-kuning je. Okey Zul, thank you Zul. Okey Hafizal, thank you. Assalamualaikum. Thank you.